أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Innal insana lafi khusr. Kalau tak jaga masa, tak jaga solat asar, tak jaga waktu-waktu ini, kamu sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apa dia rugi di sini? Tengok dalam huraian kitab pimpinan kata apa? Kerugian bermakna hilang modal. Modal hidup kita duduk mana? Duduk di al-waqt. Itu modal kita, duduk di waktu. Waktu itu modal. Dan modal seseorang ialah umurnya. Dengan ini nyatalah bahawa manusia tidak terlepas dari kerugian. Kerana tiap-tiap satu detik yang berlalu dari umurnya, kalau ia gunakan pada maksiat, maka tidak syak tentang ruginya. Kalau maksiat, memang. Dan kalau pula dihabiskan dengan perkara-perkara yang harus, maka itu pun merugikan juga sebab kosong. Merugikan juga. Kerana habisnya tidak meninggalkan sebarang faedah yang dapat menolongnya bila ia mati. Bagi mengelakkan kerugian itu tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan yang diterangkan pada ayat yang ketiga, dengan menyempurnakan segala yang tersebut sebagaimana yang sewajibnya dan sebagaimana yang sepatutnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini ayat. Baik, kita pergi kepada innal insan lafi khusrin. Al-insan dipanggil jins. Pasal tu dia sebut alif lam. Al-insan. Al-lil-istighraq. Maknanya merangkumi semua jenis manusia, rugi belaka. Ada kata, maksud dia orang kafir rugi tu. Ada kata Abu Jahal, ada kata Abu Lahab. Tapi yang betulnya, was-sawab, al-maksud dia jinsul insan. Semua jenis manusia, rugi. Illa allazina amanu. Kecuali orang yang beriman. Mana orang beriman, orang ni selamat daripada kerugian. Sebab apa? Sebab manusia ramai duduk di mana? Dalam kerugian. Al-ghalib, kebiasaan manusia tu rugi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Tak ramai orang beriman. Walaupun munak dia jadi orang beriman, tak ramai. Dalam surah Al-An'am, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kalau kamu ikut orang ramai, mu akan sesat daripada jalan Allah Ta'ala. Sebab itulah dia kata, kebenaran itu sedikit, yang ramai tu, yang tak betul. Zaman Nabi SAW dibangkitkan di Mekah. Coba tengok dari sudut peratus, berapa ramai yang masuk Islam, berapa ramai hak kafir. Ramai kafir. Atas dunia, berapa ramai yang kafir, berapa ramai Islam. Zaman kita hari ni, peratus umat Islam, nak banding dengan umat-umat lain, berapa banyak? Ramai kafir. Di kalangan orang Islam sendiri, berapa ramai yang betul-betul istiqamah dengan kitab dan sunnah Nabi SAW. Nak banding dengan pengikut-pengikut yang tak ikut dengan sunnah. Dia Islam, tapi amalannya menyalahi sunnah Nabi SAW. Macam-macam benda dia buat dah. Kita kata ramah tu. Biarlah. Maka innal insan, manusia ni, jenis manusia dalam kerugian. Allah kata lafi khusrin, di dalam kerugian. Dia tak kata innal insana la khasir, manusia itu rugi. Sebab apa? Lafi khusrin, kata di ulama lughah, harful jar fi yadullu ala zarfiyah, menunjukkan kepada bekas. Seolah-olah rugi itu satu bekas. Manusia ni dalam bekas kerugian. Manusia ni tenggelam dalam kerugian. Kecuali siapa dia? Illal ladzina amun. Orang ni orang keluar daripada bekas yang rugi, duduk di dalam satu tempat yang lain. Kita kata Masya Allah,
Tabarakallah. Jadi bagi jangan kita rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman ni kalau rugi pun dia tak rugi seluruhnya. Dia rugi juz'iyat, rugi orang panggil part-part yang tertentu saja. Contohnya, dia beriman. Solatnya ada, tapi sekali-sekala terjebak dengan maksiat. Kalau dia mati, tahta masyiatillah. Orang ni duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala maafkan dia ke syurga terus, ataupun Allah Ta'ala akan ambil tindakan ke atasnya, campak dalam neraka dulu, wal'iyazubillah, kemudian dikeluarkan ke syurga. Maknanya orang mukmin ni, kalau rugi juz'iyat. Tapi kalau kafir, rugi total. Macam kita hari ni lah, dia panggil rugi keseluruhannya. Na'uzubillah. Maka, itu di antara kelebihan besar menjadi orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, yakni meliputi i'tiqad, kepercayaan, tutur kata dan amal perbuatan. Makna kita berpesan, makna kita berwasiat, kita bertazkirah, kita beri motivasi, apa saja, tawasaw bil haqqi, dengan benda yang benar. Apa benda yang benar itu? Apa yang benar? Semua. Akidah yang benar, ibadat yang benar, tutur kata yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, itu semua tu dia panggil al-haqqu. Pasal itulah kata di ulama, al-haqqu thaqil. Kan dalam perbincangan kita, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, kata di para sahabat, al-haqqu thaqilun. Hak itu berat, pemberat timbangan. Yang benar itu pemberat timbangan dalam kita. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak ada kerja apa. Berjalan nak pergi belikan di pasar contohnya. Tengok ada orang duduk kelahi. Kita pergi nasihat. Saudara, tengok orang duduk kapal. Pergi nasihat anak, kalau nak macam ni pergi kahwin. Jangan dia buat. Nah, tengok orang duduk maki orang kita. Itu al-haqqu thaqil. Benda yang kita menyampaikan kebenaran, berat atas timbangan. Masya Allah, tabarakah. Tanda tuan-tuan. Al-haqqu thaqilun. Benda yang benar itu, menyampaikan kebenaran, melakukan kebenaran, memberatkan timbangan kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Dan watawasaw bis sabri, dan kita hendaklah berpesan-pesan dengan kesabaran. Allahu Akbar. Jadi sabar ni, di awal tadi saya dah sebut. Sabar berapa kategori? 3. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kejahatan, maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Allahu Akbar. Ada sebuah kitab lagi. Kitab yang saya tunjuk ni, tuan-tuan, ada terjemahan belaka. Tuan-tuan cari. Tajuk dia, Safahatun min sabril ulama inda syada'idil ilmi wat tahsil. Lembaran-lembaran, kumpulan cerita, kisah bagaimana sabarnya para ulama di dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Ulama-ulama relax ya, yang duduk relaxnya. Ana dengar tuan-tuan guru kita nak mengajar satu-satu ilmu, dia murajaah dulu. Panjang masa. Siapa orang kita tengok, syekh ni alim ke tidak ni? Duk baca kitab yang nak mengajar orang. Takkan tak boleh mengajar lagi. Dia kata mu ni, bukan boleh mengajar begitu ya. Allahu Akbar. Panjang cerita. Maka di sini jawab dianya, dalam ayat Quran awal lagi, Allah Ta'ala sebut tentang kerugian. Manusia dalam kerugian. Jawab dia, kenapa disebut dengan nama illal ladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Maknanya tariqur ribhi wahid. Jalan mencari keuntungan itu satu je lorong dia. Apa dia? Beriman, amal saleh. 2. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat 3 ni, sebab-sebab jalan tak mau rugi. Jalan keuntungan. Kenapa Tuhan tak sebut ayat yang keempat? Jalan-jalan keburukan. Kenapa? Ni para ulama kata, jawab dia, tanda. Kenapa dalam ayat 3 ni Allah Ta'ala sebut jalan kebaikan?
jalan nak melepaskan diri daripada kerugian, tapi dia tak sebut jalan-jalan yang rugi. Ulama kata li'anna tariqar ribhi wahid, jalan keuntungan itu satu je. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa bis sabri. Tapi lakin turuqul khasarah kathiratun. Jalan-jalan kerugian sangat banyak. Sama ada melalui perbuatan, melalui i'tiqad, melalui, maka Allah Ta'ala tak sebut. Yang pentingnya, mu nak selamat, kamu tak mahu kerugian, ikut. Ini jalan aku. Jalan orang yang beriman, orang yang berpesan dengan hak, berpesan dengan sabar. Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam ayat ini, kata di para ulama, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada al-kamalul ilmi wal amali. Sempurnanya ilmu dan amal, dan al-lazim wal muta'addi, yang jadi kepada kita dan juga beri kepada orang lain. Apa dia? Tanda tuan-tuan. Al-kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu bagi manusia, illal ladzina amanu, iaitulah orang yang beriman. Sebab orang beriman ni dia tahu ada Allah, dia tahu ada kitab, dia tahu ada rasul, dia tahu ada akhirat, itu dia panggil kamal ilmi. Al-kamalul amali, kesempurnaan amalan duduk mana? Wa amilus salihat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu masuk solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, tolong orangnya, akhlak yang mulia, semua sekali. Al-kamalul lazim, kesempurnaan bagi seseorang individu, syakhsi, apa dia? Kita beramal dengan apa yang kita belajar. Kita belajar Quran, belajar sunnah Nabi SAW, kita amal. Itu untuk kita. Dia panggil kamalul lazim, untuk kita. Al-kamalul muta'addi, kesempurnaan yang kita sampaikan kepada orang lain, apa dia? Iaitulah at-tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri. Bila kita boleh berwasiat, berpesan-pesan dengan yang benar, berpesan-pesan dengan kesabaran, maka itu kita sampaikan maklumat yang baik itu kepada orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, dalam surah yang mulia ini ada 4 isu yang disebut. Yang pertama, daerah yang pertama, orang yang beriman. Inilah daerah yang paling besar sekali. Kalau kita nak bincang bab iman saja, sudah cukup, satu hari tak habis, kan? Daerah yang agak sempit sikit daripada iman, iaitulah amal soleh. Karena itu para ulama mengatakan, amal soleh itu, ibadat itu, dia panggil tauqif. Kita boleh buat setakat apa yang diizinkan oleh syarak. Hak Nabi kita suruh buat, kita buat. Hak Nabi tak suruh, kita langgar juga. PKP, ibadat ni kita langgar, kan? Maka dia akan keluar daripada sunnah kepada satu kategori, nama dia bid'ah, satu rekaan. Ini bahaya. Bahaya. Maka kita kena sebut. Daerah yang ketiga, at-tawasau bil haqqi, iaitulah kita berpesan, berwasiat dengan kebenaran. Dan yang keempat, iaitulah berpesan-pesan dengan sabar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, saya dah sebut di awal-awal tadi, sabar itu penting. Sabar itu kita kena lakukan 3 perkara yang ada. Kita kadang-kadang dalam masalah kesabaran ini, kita berpesan dengan kesabaran, makna sabar di dalam semua perkara. Guru nak pandaikan murid dia, kena sabar. Jangan duk kata, budak ni benak, berapa kali ajar, bahasa. Tak ada. Murid pun kena sabar juga kerana guru. Ada kalanya guru ni senyum, ada kala dia marah. Nak kata apa? Itu semua kerana kita, kan? Jadi samalah kita dengan mana-mana kumpulan atas dunia ni pun, kita akan ada pro kontra. Maka kita kena sabar. Yang pertama sekali, kita berwasiatlah kepada diri kita, supaya jangan sekali-kali kita langgar PKP, kesabaran itu jangan. Orang lain buat kerana pada kita, kita sabar je. Tapi kita jangan buat ke orang lain pula, kan?